Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita akan teruskan kelas sains kita dengan tajuk mikroorganisma. Jadi hari Rabu lepas cikgu dah bagi kamu video dan kamu dah buat latihan. Jadi hari ini cikgu akan terangkan lagi lah dengan lebih terperinci tentang mikroorganisma. Mula-mula kita tengok dulu apa maksud mikroorganisma. Mikro ni dia bermaksud sangat halus dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Dan organisma pula bermaksud hidupan. Jadi gabungan mikroorganisma tadi bermaksud, mikroorganisma bermaksud hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Dia hidupan seni yang kita tak dapat lihat dengan kita punya mata kasar, kena bantuan lain lah. Contohnya guna mikroskop. Ni guna mikroskop. Kita kena tengok dia menggunakan mikroskop. Terdapat 5 jenis mikroorganisma. Kamu dah tahu ada 5 jenis mikroorganisma. Yang pertama, bakteria, fungi, alga, protozoa dan virus. 5 ni kena ingat. Kemudian kita tengok apa maksud fungi. Fungi adalah yang dapat dilihat dengan mata kasar ialah kulat. Yeast, ni yeast, mukur dan penicillium hanya boleh dilihat menggunakan kanta pembesar dan mikroskop. Yeast ni biasanya adalah yeast yang mak kamu guna untuk buat donat, buat roti. Tu dia adalah dalam kumpulan fungi, mikroorganisma. Kemudian kita ada mukur. Mukur ni biasanya contoh mukur ada kat sini. Contohnya tompok hitam pada roti. Kalau kat roti kita dah lama ataupun kita terkena air ke, dia ada tompok hitam. Jadi tu adalah mukur. Mukur ni dia sejenis kulat yang tumbuh di atas permukaan, tak kisahlah, kadang roti, buah-buahan yang warna hitam tu kita panggil dia sebagai mukur. Kadang-kadang kita boleh tengok juga yang ini kita boleh guna kata pembesar. Tapi tak jelas sangatlah. Kalau kita guna mikroskop dia lebih jelas. Kamu akan nampak dia punya struktur ni dah. Dia punya struktur mukur ni. Kemudian ada penicillium. Kita contoh fungi. Kemudian kita tengok pula bakteria. Bakteria ni wujud dalam pelbagai bentuk, saiz dan warna. Bakteria boleh hidup dalam pelbagai persekitaran. Contohnya di sekeliling kita ni pun ada bakteria. Dekat tangan kita pun ada bakteria. Sebab tu kita kena basuh tangan selalu. Bakteria ni dia ada 2. Satu yang baik, satu yang jahat. Contoh bakteria yang baik adalah bacillus. Bacillus ni biasanya terdapat dalam minuman kultur. Contohnya yogurt, Yakult. Dia buat gunakan bacillus. Jadi bila kamu minum tu, dia boleh jagalah perut kamu tu. Kemudian kita ada salmonella. Salmonella ni dia bakteria yang boleh mengakibatkan kita mendapat keracunan makanan. Biasanya dia ada pada haiwan lah. Contohnya ayam, kalau kita terdedahkan terlalu lama pada suhu bilik, maksudnya suhu persekitaran, kita tak bekukan dia, lama-lama nanti salmonella tu akan ada. Bila makan ayam tu, jadi dia boleh menyebabkan berlakunya keracunan makanan. Kalau teruk, dia boleh menyebabkan kematian lah. Kemudian kita ada streptococcus. Streptococcus dia adalah yang kalau batuk, itu dipanggil streptococcus. Kemudian kita ada E. coli. E. coli ni dia adalah dia ada biasanya di air. Dari haiwan juga dia ada di air. Contohnya kalau banjir. Banjir dia biasanya ada lah. Dia boleh menyebabkan cerit beret juga. Keracunan dan keracunan juga. Kemudian ini adalah bentuk-bentuk dia. Ni kita kata dia bentuk dia pelbagai. Ada bentuk sfera, ada bentuk pilin, ada bentuk rod. Kalau bacillus bentuk rod. Streptococcus dia bulat-bulat. Ataupun dia bentuk
koma. Okey, seterusnya yang nombor 3, virus. Virus lebih halus berbanding mikroorganisma yang lain. Okey, virus hanya dapat dilihat di bawah mikroskop elektron. Okey, mikroskop elektron ni dia mahal. Jadi tak banyak ada kan. Okey, virus ni yang macam sekarang lah. Okey, sekarang ni ada coronavirus. Okey, yang ini contoh virus HIV. Kalau corona dia warna merah kan. Okey, dan juga virus influenza. Influenza ni biasanya sesama lah, demam sesama. Okey, dia dekat hujung-hujung dia ni, kat hujung dia. Yang ini yang akan jangkitkan pada orang lain lah. Okey, sama macam coronavirus tu lah. Bila dia hujung ni, dia spark, dia akan menyebabkan orang lain boleh terkena virus tersebut. Jadi ramai orang yang akan jangkiti dengan satu ni je, dia akan menyebabkan ramai orang jangkit sebab dia sangat halus yang tak boleh lihat dengan mata kasar kan. Okey, kemudian yang keempat adalah alga. Alga ialah hidupan seni yang mempunyai sifat tumbuhan. Alga membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Okey, sebab dia berwarna hijau, dia masih lagi menjalani proses fotosintesis. Okey, contoh dia spirulina, spirogyra, phytoplankton. Pernah dengar kan phytoplankton? Phytoplankton duduk kat mana? Kan ada kartun dia. So, phytoplankton ni biasanya dalam laut lah. Okey, ataupun dalam bahasa yang lebih mudah macam lumut. Lumut yang warna hijau tu, dia adalah dalam kumpulan alga. Okey. Rumpai. Okey. Inilah. Biasanya alga ni terdapat di tasik, kolam, sungai, longkang. Itu kita panggil dia alga. Dia masih lagi menjalankan proses fotosintesis. Jadi alga ni dia sebenarnya penting sebab hampir separuh daripada oksigen yang kita gunakan, dia adalah hasil daripada fotosintesis alga hijau. Okey. Dan yang terakhir sekali adalah protozoa. Okey, protozoa ni biasanya hidup di habitat yang berair seperti kolam, tasik dan sungai. Okey, kalau dekat dalam akuarium pun boleh ada juga protozoa. Okey, kalau ataupun dalam longkang, sebab dia selalu tempat yang ada air lah. Okey, boleh dijumpai di dalam air tawar berbentuk seakan-akan selipar. Okey, dia bentuk selipar. Ni nama dia paramecium. Okey, paramecium ni dia dekat hujung-hujung dia tu, dia ada macam bulu-bulu lah yang membolehkan dia bergerak. Okey, dia bentuk dia tetap paramecium ni. Macam ni lah bentuk dia. Okey. Okey, kemudian kita ada lagi satu amoeba. Okey, amoeba ni dia tak ada bentuk yang tetap. Okey, boleh dijumpai di dalam tanah, air tawar, air laut dan juga pada haiwan sebagai parasit. Tidak mempunyai bentuk tertentu dan sentiasa berubah semasa bergerak. Okey, bentuk dia berubah-ubah. Okey. Jadi kita dah belajar tadi ada berapa jenis mikroorganisma? Ada 5. Okey, apa dia? Fungi, protozoa, bakteria, virus dan alga. Okey, contoh tadi fungi, contoh dia kulat, yeast, mungkur, penicillium. Okey, kemudian protozoa, contoh dia apa? Amoeba dan paramecium. Bakteria, salmonella, bacillus, streptococcus, E. coli. Okey, biasa yang dalam ni lah, dalam buku teks. Virus kita ada HIV dengan influenza. Kalau alga tadi ada apa? Spirogyra dengan phytoplankton lagi kan. Okey, itu adalah 5 jenis mikroorganisma. Okey, yang kita dah belajar. Okey, jadi hari ni, tugasan untuk hari ni, okey, selain daripada jawab dalam kertas lembaran kerja, okey, cikgu dah sediakan yang ini. Okey, latihan yang ni, lembaran yang ni. Okey, mula-mula kamu kena masukkan dulu apa maksud mikroorganisma. Tuliskan dekat sini. Okey, kemudian kamu masukkanlah apa dia ni. Yang ni apa dan seterusnya. Okey,
Kemudian cikgu nak macam yang kita pernah buat dalam kelas. Okay, gunting. Gunting bahagian ni. Okay, gunting bahagian ni dan gunting yang ni jangan gunting habis. Gunting yang ni dan tampalkan dalam buku sains. Okay, yang ni gambar dia. So, kamu kelaskan. Mana satu, Bacillus dekat mana, Streptococcus dekat mana, Paramecium dekat mana. Okay, itu tugasan untuk hari ini selain daripada menjawab soalan dalam lembaran aktiviti yang cikgu dah bagi. Okay, so cikgu harap semua orang dah faham, dah dapat maklumat tentang mikroorganisma. Jadi nanti kita akan teruskan kelas kita dengan proses hidup mikroorganisma. Okay. Cikgu nak pesan kalau ada roti yang dah expired, jangan buang. Okay, sebab nanti cikgu nak minta kamu buat sedikit eksperimen lah tentang proses hidup mikroorganisma. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Okay, kita jumpa lagi hari Rabu minggu depan. Okay, sekian. Terima kasih.